wa sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal jami'il anbiya wal ulama wasyuhada was salihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila asatizatina wa litalamidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin Mustafa ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dauda jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun. Wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizukna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masih memberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan di alam dunia ini sebelum daripada kita meneruskan kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Itulah kehidupan hakiki bagi semua makhluk Allah. Kehidupan bagi manusia iaitulah bila mana mereka dibangkitkan pada kali yang kedua selepas daripada nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, iaitu tiupan untuk imamat, maknanya tiupan untuk mematikan. Semua makhluk akan dimatikan oleh Allah Ta'ala ila man syaa Allah, melainkan mereka yang Allah Ta'ala kendaki. Maknanya kelewatan daripada kematian dia. Setelah daripada itu, maka datangnya nafkhatus saniyah, tiupan yang kedua, tiupan yang membangkitkan manusia. Maka disitulah manusia akan meneruskan perjalanan mereka. Bila mereka dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian dihitung, dikira, dihisap segala amalan mereka sebelum daripada mendapat keputusan, akhirnya akan diberi nikmat sekiranya mereka termasuk golongan ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, dan sebahagian daripada manusia akan diazab seksa oleh Allah Ta'ala. Wa'iyyazabillah, akan diseksa di dalam nerakanya kerana amalan-amalan yang mereka lakukan. Sebab bima kasabat aidihim, dengan sebab apa-apa yang telah berusaha oleh tangan-tangan manusia. Jadi kesan setiap perbuatan kita ni memberi kesan di akhirat. Setiap patah yang keluar daripada mulut kita dikira akhirat. Setiap langkah yang kita lakukan, kita angkat kaki kita pun jadi akhirat. Nampak tak?
Kerana semua amalan kita akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi yang berbahagia ini kesempatan untuk bersama. Jadi kita baca beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadin muttasil ilal Imamil Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bihi annahu qala. Jadi tajuk yang pertama masalah minta bala. Minta bala. Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar menceritakan kepada kami daripada Humaid rahimahullahu ta'ala an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun 'inda Nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma la tu'ni lam tu'ni ma la fa atasaddaq bihi Fabtalini bibala'in yakunu aw qala fihi ajr. Faqala subhanallah la tutiquhu ala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Anas bin Malik ialah sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 10 tahun. Dia khidmat kepada Nabi sehingga Nabi doakan keberkatan pada dia. Berkat pada anak-anak dia, berkat pada harta dia, Anas bin Malik. Dan banyak riwayat hadis yang kita ambil daripada Anas bin Malik kerana dia bersohbah dengan Nabi. Dia berkhidmat dengan Nabi, maka secara automatik dia telah menjadi pelajar Nabi. Nampak tak? Maka banyaklah ucapan Nabi yang sampai ke telinga dia, sampai pengetahuan dia, maka banyaklah hadis yang dia riwayatkan. Tu maka kita kalau ada kesempatan kita berkhidmat dengan orang alim. Khidmat dengan orang alim. Tu kalau kita lihat pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar pondok lah, nampak zahir bila mereka dalam musim pengajian mereka ada ta'alluq. Ta'alluq dengan guru-guru. Dalam keadaan guru yang ramai dia ada minat. Dia ada lebih. Mana guru yang dia minat, yang dia khidmat. Kalau pelajar-pelajar belajar di Yaman ke, belajar di Azhar ke, mana-mana tempat lah. Jadi dia ambil kesempatan semasa belajar ni akan khidmat bakti kepada guru. Tu suasana dia. Kalau di pondok sampai basuh kereta tuan guru, bersihkan rumah tuan guru hari-hari cuti, bawa penyapu, bersihkan rumah tuan guru. Nampak tak? Tu khidmat. Khidmat ni Allah barakah. Barakah dalam pengajian dia. Tu tengok. Jadi kata dia, Anas bin Malik berkata, seorang berkata di dekat Nabi. Jadi dia kata dekat Nabi SAW, Ya Allah, jika engkau tidak memberiku harta agar aku leluasa bersedekah, kalau engkau tak beri aku harta, Ya Allah, supaya fa'atasaddaqa, supaya menjadi sebab aku boleh bersedekah. Jadi kamu tak beri harta supaya aku nak bersedekah ni, maka berilah aku suatu cobaan yang menjadi suatu cobaan. Fabtalini, maka bala olehmu akan daku bi balain, dengan satu bala. Au qala fihi ajrun, ataupun
Ia berkata yang terdapat dalamnya pahala. Maknanya Anas bin Malik ni nak sangat pahala. Bila dia nak sangat pahala, dia dombakan pada pahala ni, dia minta Allah Ta'ala harta. Kalau kau tak bagi aku harta, macam mana aku nak bersedekah ya Allah? Jadi dia naknya bersedekah, nak buat kebajikan. Dia nak buat kebajikan. Kalau ada harta, maka dia boleh buat sumbangan, buat sedekah. Jadi kalau tak bagi harta, tak apa. Pilihan kedua, ya Allah, kau balalah aku. Engkau balalah aku supaya dengan bala tu aku dapat pahala pula. Cuba bayang. Tak? Maknanya dia sanggup menerima ujian, yang pentingnya dia dapat pahala dalam ujian tersebut. Kalau dapat harta, maka tak ada kena uji. Penyakit ke apa ke, semata-mata beri sedekah. Maka beliau bersabda, Rasulullah dapat tahu, dia pun bersabda, Subhanallah, engkau tidak akan mampu menjalaninya. Berani kamu minta bala. Kamu tahu ujian Allah Ta'ala ni Allah nak bagi macam mana? Ujian kadang-kadang kita mampu menanggung, kadang-kadang kita tak mampu menanggung ujian Allah. Nampak tak? Bagi penyakit kadang-kadang kita tak mampu menanggung penderitaan, menyebabkan terganggu semua urusan kamu, jadi payah, sukar. Jadi berani kamu minta bala tu, ujian ni. Maka Nabi pun kata, Subhanallah, maka engkau tidak akan mampu menjalaninya. Mengapa engkau tidak mengucapkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kamu baca doa tu lah. Kalau kamu nak kebaikan, ganjaran ajrun tadi, doa kebaikan. Dunia minta kebaikan, akhirat minta kebaikan. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan seorang mendoa mohon agar hukuman segera ditimpa kepadanya atau berangan-angan mendapatkan cobaan, agar supaya ia tidak berkeluh kesah dan marah atas musibah yang menimpanya. Jadi pengajaran hadis yang berlaku pada sahabat Nabi ni, dia sanggup barangkali tu, maka dia berani minta doa apa tadi ni kan. Jadi engkau bala aku ya Allah, kerana bala ni bila dia sabar ganjaran besar. Nampak tak? Bila Allah Ta'ala uji bala ni, pahala yang besar Allah nak bagi. Biarlah pahala kena uji sikit, tapi pahala akhirat yang banyak. Jadi Nabi tak anjurkan begitu, Nabi tak ajar begitu. Nak pahala ni, kebaikan banyak kita boleh buat, amal-amal ibadat kita boleh pahala yang banyak. Tapi Nabi ajar, ya Allah, bagilah aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi serah kepada Allah. Tapi jangan minta diri bala tu. Diri bala tu, Allahu Akbar. Ya. Jangan sekali-kali kita minta apa-apa sebab, apa-apa keadaan sekalipun, jangan kita minta bala. Jangan minta bala pada diri kita, dan jangan kita minta bala pada orang lain. Musuh kita setara mana pun, selagi mana dia ada iman, ada Islam, kita doa kebaikan pada dia. Yang terbaik minta Allah Ta'ala islah, Allah Ta'ala baiki dia. Ni kelemahan kita ni. Tak? Nampak keadaan buruk dia, jahat dia, kita nak balasan, kita yang nak hukum dia. Sebaliknya kita doalah kebaikan pada dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Nabi ajar doa ni, ibu doa tu. Ibu doa ni yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seolah-olah kalau tidak ada serta dengan doa ni tak lengkap. Doa kita ni kalau tak ada Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis, doa kita kira-kira tak lengkap. Pasal apa? Kalau kita minta satu perkara, nampak tak? Satu orang dia minta apa? Minta kaya. Aghnini bihalalika an haramik. Kayakan aku dengan yang halal engkau ya Allah. Satu maknanya satu perkara, minta rezeki yang halal. Akhirat selamat tak tentu lagi. Nampak tak?
Ya Allah, lindungkanlah aku, berilah aku keselamatan, beri keselamatan daripada musibah. Boleh jadi dunia. Akhirat tu besar lagi. Jadi mintalah kebaikan dunia dan akhirat lebih umum, maka semua kebaikan kita akan dapat. Doa tu ulang banyak kali. Tiap-tiap kali doa jangan tinggal, dan kalau nak kuat doa beberapa kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Ulanglah mana-mana pun. Di dalam terdapat doa iaitu Allahumma Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi minta berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungkanlah kami dari azab neraka. Tu kita duk baca doa dah ni, doa ni maknanya salah satu ajaran Nabi, bila sahabat Nabi Anas bin Malik minta bala. Tapi Nabi ajarlah doa ni. Maknanya asbabul wurud ataupun doa ni di samping terdapat dalam Al-Quran, Nabi sendiri ajar pada sahabat Anas bin Malik. Dibolehkan mengungkapkan rasa takjub dengan mengucapkan subhanallah. Jadi satu faedah lagi daripada hadis ini, iaitu bila satu perkara yang menakjubkan, satu perkara yang menghairankan, pelik, luar biasa, kita subhanallah. Tu dia panggil walikulli a'jubatin. Likulli a'jubatin subhanallah. Kan? Tiba-tiba berani kamu minta bala daripada Allah, subhanallah. Tu jadikan satu tabiat. Jadikan satu tabiat kita ni banyak mengucap subhanallah. Nampak tak? Tengok satu pelik berlaku pada kawan kita ni, subhanallah. Tu tengok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia asal umumnya zikir, dia punya zikir. Bila masa nak guna masya Allah, nak guna subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Secara umumnya zikir ni bila-bila apa-apa pun tak apa. Zikir, tasbih, tahmid, takbir ni bila-bila boleh guna. Umum, secara umum. Kan? Tapi cuma ulama ajarnya, ulama ajar kalau perkara yang menghairankan, likulli a'jubatin subhanallah, wa likulli musibatin inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi secara umumnya bila-bila boleh. Ataupun kita kata kalau dah satu orang bagi satu pemberian, jadi dia bagi satu pemberian kepada kita, apa kita ucap? Bila dia bagi hadiah kepada kita, apa kita ucap? Ucap apa? Lapar apa nak ucap? Dia bagi kita hadiah, ucap apa nak ucap? Ada orang tak ada Jumaah ni, Masya Allah. Puasa ke nazar tak mau kecek. Nazar tak mau kecek. Kita duduk bawah pokok, duduk atas kerusi, tiba-tiba orang bagi hadiah. Hadiah ikutlah, hamper ke besar ni hamper. Boleh jadi orang kenal, boleh jadi orang tak kenal, dia bagi. Kita ucap apa? Ucap alhamdulillah. Kalau kita ucap masya Allah, boleh ke tak? Masya Allah. Boleh ke tidak? Sah ke tidak? Masya Allah. Boleh ke tidak? Apa makna Masya Allah? Apa-apa yang telah berkendak oleh Allah. Jika Allah kendaki, Masya Allah. Apa yang Allah kendaki. Jika Allah kendaki. Ataupun dia bagi hadiah. Tiba-tiba satu lori musangking sampai sini. Nampak tak? Habis kuliah, wallahu a'lam, pen musangking satu lori. Dia suruh kita makan selalu dah. Tak dan duha, makan musangking dulu. Kita nak ucap apa? Nak ucap apa? Innalillah.
Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Durian. Boleh ke tidak ucap begitu? Secara umum boleh. Subhanallah boleh. Masya Allah boleh. Allahu Akbar boleh. Sesuai. Tapi kalau zahir itu nikmat, Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah ni satu makna bila menerima nikmat. Ataupun kita kata biasalah kalau kita tahu, maknanya dia nak bagi tu kita tahu, tu lebih jelas. Atau kita order, tolong beli nasi goreng sebungkus, dia pun sampai Alhamdulillah, beres sampai. Tapi kadang-kadang benda terkejut kan, kita terkejut, Masya Allah, main mana ni, ni untuk kamu semua ni, Alhamdulillah. Dia satu bentuk kejutan, Masya Allah. Itu maka Imam Malik rahimahullah ta'ala, apabila dia masuk dalam rumah dia ucap Masya Allah la haula wa la quwata. Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila masuk dalam rumah dia, tengok barang-barang yang ada dalam rumah dia, Masya Allah la haula wa la quwata. Apa-apa yang Allah kendaki, mana barang dalam rumah ni, perabot-perabot sofa dia, hiasan-hiasan dalam rumah, termasuk anak pinak yang ada dalam rumah, semuanya adalah anugerah Allah yang Allah kendaki. Masya Allah. Itu ucapan dia. Nampak tak? Jadi elok amalan orang soleh, bila masuk dalam rumah tengok kelengkapan rumah, semua anugerah Allah, Masya Allah la haula wala quwata. Malah setengah ulama dia tulis pula atas pintu dia Masya Allah. Masya Allah. Tu tengok. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lan yakun. Apa-apa yang Allah kendaki kana mesti ada. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tak kendaki lam yakun, dia tidak akan ada. Apa yang Allah tak kendaki tak ada lah. Tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita balik rumah. Bila balik rumah, tengok-tengok dalam hidangan kita. Tengok bawah tudung saji kita ada makanan, Masya Allah, kan? Kita tak beli, dan ahli keluarga kita pun tak beli, tiba-tiba ada. Siapa hantar ni kita tak tahu. Jadi kita buka-buka tengok, Masya Allah, Subhanallah, ada makanan. Itu biasa tu. Alhamdulillah, kena lapar ke? Kita balik-balik lapar, Alhamdulillah. Nasi kerabu ke apa ke? Alhamdulillah. Betul tak? Jadi umumlah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat. Nampak tak? Cuma kalau takbir Allahu Akbar, ada nasi, tu pelik sikit tak? Kalau guna Allahu Akbar. Tapi harus, boleh, tak ada masalah. Allahu Akbar. Jadikan lapas, maknanya jadi tabiat kita sentiasa berzikir. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Masya Allah. Tu kata dia, maknanya bila Nabi dengar Anas bin Malik, dia sanggup nak menanggung bala kerana nak pahala. Subhanallah kamu ni. Minta doa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu keadaan dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Daripada Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwash, an Abdillah qala idza talaba ahadukumul hajah falyatlubaha talaban yasira fa innama lahu ma qudira lahu wa la ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahahu fayaqta'a zahrahu. Dari Abdullah, ia berkata, jika salah seorang dari kalian meminta keperluan. Jadi kalau kita minta sesuatu perkara, sesuatu hajat, ni adab. Adab kita nak minta sesuatu, maka mintalah yang sedikit, kerana sesungguhnya baginya adalah apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan janganlah salah seorang dari kalian mendatangi temannya lalu memujinya, lalu membinasakannya. Jadi ni adab, bila kita minta sesuatu jangan minta berlebih-lebihan.
Jangan minta melampau-lampau dalam satu-satu perkara. Nampak tak? Apa saja bentuk permintaan, paling kurang kita minta qada hajat kita. Jangan lebih. Kita kata ambil lebih lah, senang. Kerana apa? Suatu itu dah tentu, Allah Ta'ala takdir, qadar dia. Mana bilangan dia, berapa qadar dia. Allah Ta'ala dah buat ketentuan, tiba-tiba kita minta lebih lagi. Yang lebih tu takut jadi pembaziran. Jadi ambil qadar perlu. Malah Nabi kata talaban yasira. Mana Abdullah berkata ambillah talaban yasiron sebagai tuntutan yang sedikit, permintaan yang sedikit. Dalam asar ini terdapat sisi pendidikan bagi orang yang meminta bantuan dari saudaranya yang mampu. Jadi dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan daripada permintaan dia. Dan orang yang dia minta tu memang orang yang mampu. Apa permintaan dia boleh dia bagi, maka di situ dia ambil kesempatan. Kalaulah masalah duit, dia perlu 100, saya minta 150. Minta lebih tu tidak dianjurkan. Jangan kita ajar minta lebih. Kerana Allah tentu dah kebaikan kamu ni, yang kamu fikir, kamu pun fikir, tahu berapa hajat keperluan kamu. Kau minta lebih ni, ni jadi masalah. Kadang-kadang sia-sia, kadang-kadang membazir, minta perlu saja. Nampak tak? Contoh bab makan pula. Bab makanan. Kita perlu 20 orang makan. 20 orang makan, hantar lebih lah 30 ke. Nampak tak? Jadi kadang-kadang ada, ialah kadang-kadang kita nak bersedia. Apa-apa berlaku ada penambahan orang ke, tapi kadang-kadang kita tahu dah memang walibnya yang 20 tu pun tak habis. Yang 20 pun tak habis, jadi pembaziran. Jadi kita minta qadar sedikit, Nabi kata. Maknanya dalam riwayat ni talaban yasira, yang sedikit, kerana sungguhnya baginya adalah apa yang telah ditetapkan. Jadi paling kurang maknanya kita nak minta sesuatu di majikan dia ke, sama kawan dia ke, nak pinjam ke, qadar yang memang mustahak, qadar yang sangat-sangat kita perlu, cukuplah. Nampak tak? Kira-kira tak ada lebih pun tak puasa. Kita nak belajar yakin lah. Nak belajar dengan yakin dengan Allah, sampai Nabi kata makanan untuk seorang boleh makan 2 orang. Makan 1 orang boleh makan untuk 2 orang. Cuba tengok. Jadi kalau kita kata tak boleh seorang satu. Jadi kadang-kadang ada yang makan, ada yang tak makan. Nampak tak? Kadang-kadang ada yang tak sedap perut. Tu tengok. Jadi kalaulah satu tu boleh berkongsi 2 kadang-kadang, jadi balance. Kita tak tahu ketentuan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kadang-kadang berkat. Yang satu tu makan berdua jadi berkat. Ni kita tak faham. Kita tak nak amal, jadi tak ada lah pakai seorang satu. Ada benda boleh berkongsi, ada benda tak perlu kongsi, kan? Benda yang boleh berkongsi kita buatlah kaifiat cara berkongsi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan janganlah salah seorang kalian mendatangi temannya lalu memujinya dan membinasakannya. Jadi di mananya daripada ucapan ini memberi pengajaran, orang yang meminta bantuan dari saudaranya yang mampu hendaklah ia berlebih-lebihan dalam meminta dan memuji saudaranya, kerana hal itu akan membuatnya terpedaya. Jadi janganlah maknanya berlebih-lebihan dalam meminta dan memuji saudaranya, kerana hal itu akan membuatnya terpedaya sehingga timbul rasa takjub dengan kekayaan yang ia miliki, kemudian ia melampaui batas. Itu dah jadi sifat buruk pula. Kita minta dia lebih kau dah perlu, besar kita minta, jadi menyebabkan dia berasa hairan diri, berasa takjub, berasa kelebihan dia. Sedangkan kalau kita minta sikit, dia boleh kawal lagi hati dia. Tapi bila minta banyak, tengok, ambil berapa banyak kamu nak, tak apa saya bagi lebih. Minta lebih lagi tak apa.
Jadi bawa kepada membesarkan diri. Dia rosak dia pula. Dan kita pula puji dia. Dia tu minta berapa pun dia bagi. Kan? Minta maknanya angka yang besar pun beres. Tu nak jaga. Pihak kita nak jaga. Dan pihak dia pun kita nak jaga. Jadi jangan puji melampau-lampau sampai membinasakan. Dia tu jadi binasa. Kalau jenis ahli dunia memang seronok lah. Kalau ahli dunia memang seronok, suka dipuji. Tapi kalau orang soleh tak mau. Orang soleh tu maka sahabat Nabi kalau lah orang puja dia, dia ambil pasir nak lempar muka. Apa kamu puja-puja, membinasakan. Pujian itu racun. Dan kata dalam kitab hikam, dia kata kalau maknanya bila orang puji kita ni, kita kena nafikan, balikkan. Kerana kalau dia tahulah keadaan kita, dia tak akan puji kita. Yang dia nampak kita rajin ni depan mata dia. Nampak tak? Depan mata dia kita rajin, belakang dia kita malas juga. Kira dia depan orang ramai dia rajin, dia nak buat sumbangan ke ataupun dia berkhidmat bakti, kira ada orang. Tapi kalau belakang tak ada orang, dia pun malas nak buat amal ibadat. Jadi kalau manusia tahu perangai kita yang sebenar, manusia takkan puji kita. Jadi kalau puji pun, kata ulama, kalau orang puji kita, kita doa, ya Allah, apa yang dia puji akan daku itu engkau realisasikan, makna engkau tunaikan. Kalau orang puji kita rajin beribadah, ya Allah, apa-apa pujian daripada hamba-Mu ya Allah, kau tunaikanlah ya Allah. Maknanya biar Allah Ta'ala jadikan sungguh apa yang memuji kita. Sebenarnya kita tahu diri kita ni, kan? Dia tu rajin bangun tahajud. Padahal kita ni ada masa-masa je bangunnya kadang-kadang. Nampak tak? Banyak masanya tak bangun. Jadi ya Allah, manusia ni tak tahu keadaan aku yang sebenar. Mereka puji aku dengan ibadat aku, ya Allah, jadikan realiti. Apa yang mereka puji itu jadi realiti, mana sungguh aku jadi orang yang rajin. Bukan kita berbangga. Tidak. Tengok, jadi orang dah puji aku. Sedap kita. Selesa kita. Dengan pujian manusia. Sedangkan tak ada. Tidak ada perkara itu. Allahu Akbar. Dia sampai satu tak penyakit ni suka dipuji. Dia panggil hubbud dunya, masuk golongan hubbud dunya, cinta dunia, ialah suka dipuji. Nampak tak? Tapi tak bersedia untuk dihina. Kalau orang hina kita, orang keji kita, melenting dia, putus kawan, kan? Orang kata kita ni sesuatu, memang benda tu ada kelemahan kita tu. Bila dia kata kita, putus kawan, tengok. Kita tak sanggup terima. Tapi kalau orang puji, segar kita, berasa selesa. 20 tahun dah dia puji tu, terngiang-ngiang lagi. Nampak tak? Terngiang-ngiang lagi. Kita datang masjid, sapu sampah, kita buang sampah, bersihkan halaman masjid, orang tengok, rajin dia ni. Nampak tak? Rajin dia ni khidmat. Korek longkang masjid ke apa ke. Orang puji kita 20 tahun dulu, tapi masih lagi terasa pujian tu. Dulu orang ada puji aku. Ini penyakit. Sepatutnya amal yang kita lakukan, kita lupa. Nampak tak? Yang kita dah buat tu lupakan. Yang kita naknya pengharapan. Pengharapan kita pada Allah iaitu naknya penerimaan Allah. Allah terima tak tahu lagi. Tapi dia ni besarkan ingatan dia mengenai kebajikan yang dia pernah buat. Apa jadi? Kalau kita ingat kebajikan lama, kita malah buat dah. Dulu aku buat dah, kan? Dulu aku tolong dah. Na'udzubillah min zalik. Kita kalau lihat kebajikan yang kita buat, kita lupa dan buat yang baru. Yang baru ni lebih baik, lebih hebat lagi, lebih semangat lagi. Kerana kita takut amalan-amalan kita terdahulu diterima atau tidak, yang kita nak berbangga. Apa faedah kalau kita berbangga pada sesuatu yang tak ada nilai? Nampak tak? Amalan yang kita buat tu di sisi Allah tak ada nilai. Mungkin dia tak ikhlas, tidak suci hati dia, tidak bersih, tulus. Tapi dalam perkara yang Allah Ta'ala tak terima tu, kita berbangga. Aku buat dah dulu.
Tu tak sepatutnya. Makna kita lupakan amal kita ni, kita buatlah amal yang baru. Dan pengharapan kita masih ada. Pengharapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala terima gitu. Satu orang dia dah pergi umrah. Bila dah pergi umrah, kalau ada peluang rezeki, dia harta banyak, ataupun sahabat-sahabat ajak bersama pergi umrah, aku pergi dah dulu. Tengok. Bila dia kata dia dah pergi, dia tak bersungguh lah. Kita tahu ke amalan kita yang dulu diterima atau tidak. Jadi terbaiknya kalau mampu dia pergilah pula. Yang dulu Allahu Akbar lemah kan. Yang dulu aku pergi dalam keadaan tak belajar, ada kekurangan, pergi pun tak bersungguh. Melancong je pergi umrah kata dia. Tak ada ibadat mana. Duduk luar masjid, duduk hotel, dia berehat di hotel. Jadi kalau dia ada keinsafan dan ada kesedaran dan usaha untuk meningkatkan mutu kualiti amal, ni Allah Ta'ala kasih ni. Dia nak mana amila salihah, mana amila salihah, orang yang beramal soleh. Beramal soleh ni Allah Ta'ala nak beri ganjaran. Allahu Akbar. Jadi makna kalau meminta, janganlah minta, maka mintalah yang sedikit. Kemudian kata dia, jangan kita dengan sebab permintaan tadi kita puji. Puji melampau-lampau. Jadi pihak kitanya kita menghargai, menghargai apa saja pemberian orang ataupun bantuan daripada saudara kita, tapi jangan puji yang melampau-lampau supaya tidak merosakkan dia tu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abdullah bin Salih menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepadaku, ia berkata, Yazid bin Habib menceritakan kepadaku dari Abu Khair an Abdullah bin Amrin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang manakah yang paling baik? Ayul islami khairun, yang manakah Islam khairun? Orang Islam manakah yang terlebih baik? Dari ramai-ramai kalangan orang Islam ni mana yang paling baik? Qala, jadi Nabi jawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, menjamu orang makan. Mana kita ada sifat it'amut ta'am. Ada semangat nak menjamu orang makan. Semangat kita. Anak isteri tak perlu kira lah, memang dah tanggungjawab nafkah kan. Nak menjamu anak isteri, tanggungan dia, maknanya orang luar ni. Orang luar. Saudara-saudara kita boleh masuk kan, saudara-saudara, adik-beradik ataupun jiran tetangga ni ada sifat nak menjamu. Nampak tak? Ni suasana ni, kenduri kendara ni salah satu keadaan kita menjamu saudara kita ni. Kena ada lah. Takkan dalam setahun tak boleh buat jamuan kan. Tapi kita paling kurang golek ni hari raya lah menjamu. Hari raya baru nak menjamu, tak apa, suasana makan kan. Hari raya suasana makan tak ada masalah. Tapi maknanya ada kesempatan peluang, jamulah makan. Buat ringan-ringan pun tak apa. Panggil orang-orang soleh. Panggil orang-orang soleh. Menikmati jamuan kita tu. La ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah makan makanan kamu itu, hidangan kamu itu melainkan orang bertakwa. Nabi kata, la tashab illa mu'minan. Jangan bersahabat melainkan orang beriman, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa, orang yang taat perintah Allah. Tu ada kesempatan, peluang, ada keluasan rezeki, jamulah. Kita jamu. Jamu pun tak semesti mewah-mewah. Dah. Jamu kadang-kadang TO biskut tawar pun jadi dah. Ahli Jumaah ni kalau panggil, insya-Allah jom minum. Dah. Lepas asar panggil minum. Lepas asar jemput semua datang rumah minum. Nampak tak? Pergi rumah pakat, oh bagus kamu ni jamu. Dah. Pakat pergi semua. Pergi tengok jamu air
Air mineral le jamu. Allahu akbar. Pergi nak naik rumah tu, naik bukit. Tiba-tiba dia jamu air tawar je. Air masak je. Menengung jadi ahli jemaah. Nampak tak? Dia bagi air mineral, ambil cawan satu. Menengung jemaah air mana? Aku ajak minum tadi kan. Ni bukan minum ni, air mineral ni bukan minum. Air masak ni. Duk temenung apa lagi, balik lah. Dia ajak minum air, tapi janganlah sampai tahap tu. Buat bubur-bubur kacang ke, Masya Allah. Jadi jamuan tu patutlah dengan masanya. Patut dengan masa. Kalau petang pun tak makan banyak, tengah hari makan nasi dah, betul tak? Sesuai bihun-bihun goreng ke, nak jamu bagi. Jamu ni patut dengan tetamu dan menu dia, patut. Begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Takkan tengah hari jamu. Kalau bubur jamu tengah hari. Jom makan tengah hari rumah aku. Datang-datang makan bagi bubur je. Tak apa kena juga. Tengah hari ni orang lapar. Tambah kita iklan tu awal lagi. Iklan tu malam lagi. Esok nak jamu tengah hari, iklan tu malam lagi. Geng, tengah hari esok datang rumah aku lah, makan tengah hari. Bunyi sedap dah makan tengah hari. Tiba-tiba jamu tadi lah. Jamu bubur kacang je. Tak patut kita ni berlapar daripada pagi nak kena nasi, apa lauk dia buat ni. Siakap 3 rasa ke apa nak jamu ni. Pasal panggil makan tengah hari. Bubur ni, rumah aku boleh buat bubur kata dia. Dia sesuai dengan menu. Jadi sifat yang mulia ni sifat menjamu, kena ada. Kalau ada rutin sebulan sekali menjamu ke, Masya Allah. Kalau kadang-kadang duk pejabat boleh juga menjamu, beli nasi bungkus bagi kawan kita, dikira menjamu juga, umum. Dikira umum. Kita masuk habuan ada majlis, kita bagi sedekah pun dikira jamu juga. Ada habuan kita masuk saham dalam jamuan tersebut. Itu dia. Jadi Islam yang terbaik ni suka menjamu orang makan. Kalau dia mampu, jamulah. Kemudian dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum kau kenal. Jadi sifat mulianya kena afsyus salam, kena banyak sebarkan salam. Tahiyatul Islam, sebarkan salam kepada man arafta wa man lam ta'rif, kepada mereka yang kau kenal dan kau tidak kenal. Maknanya keadaan suasana sekarang ni, bagi salam ni orang kita kenal. Ni satu masalah. Yang tak kenal, sedangkan kita tahu dia orang Islam, zahir Islam dia. Orang Melayu kita pakaian orang Islam tapi tak mau bagi salam. Ni suasana yang kurang bagus. Kita pergi mengembara, kita berjalan musafir mana, orang Islam saja kita jumpa. Di bus stand, bus stop, naik bas, kawan tu sebelah dah. Kita ambil satu seat, orang Islam dah tu. Assalamualaikum. Naik bas tengok driver pun Islam, Assalamualaikum, bagi salam. Suasana menyebarkan salam di mana-mana saja. Ni untuk doa kita sebenarnya. Kita bagi salam, doa kesejahteraan, dia akan balas balik. Kalau dia 10 orang, Assalamualaikum. Kita seorang bagi salam untuk kesejahteraan ni, rombok jemaah ni, ataupun satu kumpulan yang sedang berimpun, Assalamualaikum. Semua jawab Waalaikumsalam. Balas, tak rugi. Dapat balasan ni, kita bagi 1, 10 salat sampai. Baik, kebaikan. Tu maknanya digalakkan supaya kita sentiasa memberi salam. Anjuran memberi salam selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada dikenal atau tidak dikenal, dan terdapat perbaikan amal, muka pintu hati. Yang Nabi kata sebaik-baik ayul Islam khair tut'imut ta'am. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Terdapat kebaikan amal membuka pintu hati supaya kaum muslim menjadi saudara dan tidak ada kebencian antara masing-masing orang satu golongan. Jadi dengan kita suasana menyebarkan salam ni, hilang sifat dengki, sifat hasad, sifat penting diri ke ataupun benci, tak ada. Hebat salam. Kalau kita musuh, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Kalau dia tahu kita bermusuh dengan dia, tapi bila terima salam kita, luluh hati dia.
Dia bagi salam dengan aku. Sedangkan lama tak bertegur. Ada jalan tu. Tengok. Bagi salam dulu. Tangga pertama bagi salam. Lama kita tak tegur, bagi salam. Jangan kita terus dengan kesombongan kita. Pernah ada perselisihan dengan dia, kita makin jauh. Cari jalan. Bagi salam dia. Ajar. Nak berhadapan dengan dia. Kita nak berbincang ni tak mampu leh. Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Tu jalan dia. Tangga pertama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada hadis-hadis yang kita dengar tadi, jadi banyak perkara untuk kita membaiki kehidupan kita sebagai seorang muslim ke arah terlebih baik. Kalau kita ni ada lagi lemah-lemah, ke arah baik. Yang dah baik bertambah baik, sampailah jadi terbaik. Terbaik di sisi Allah. Itu ni proses di dunia ni, dalam keadaan kita sedang memperbaiki kehidupan kita, baik sudut akidah, keyakinan kita kepada Allah, dan juga sudut amal kita, semakin hampir kita kepada Allah. Kita banyak istighfar kepada Allah. Pasal Nabi pun Allah Ta'ala suruh yastaghfir li dzambika wa yastaghfir li dzambika, dan minta ampun olehmu untuk dosamu ya Rasulullah. Untuk dosa, untuk kesalahanmu ya Rasulullah. Di zanbika. Zanbun. Dia Nabi pun Allah Ta'ala suruh minta ampun lagi banyak kesalahan. Dah istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak-banyak istighfar. Jadi ayat tu dah ulama kata li ta'limil ummah, supaya mengajar umat. Nabi mana ada dosa, maksum, semua rasul maksum. Tapi ayat ini tuju pada Nabi. Allah Ta'ala perintah Nabi minta ampun supaya li ta'limil ummah, supaya mengajar akan umat, supaya membiasakan diri mereka dengan istighfar. Wa yastaghfir li zambika. Ataupun dalam tafsir lain, As-Sawi dia kata, iaitu ada idhafah, satu lafaz yang ditakdirkan. Wa yastaghfir li zambi ummatika, maknanya minta ampunlah untuk dosa umat kamu. Jadi Allah perintah Nabi supaya doa keampunan untuk umat. Ya Allah, ampun dosa umat aku ya Allah, hapus kesalahan mereka ya Allah. Asal zahir ayat ampun, minta ampun untuk dosa kesalahanmu, tapi ada kalimah yang digugur, yang ditakdirkan. Ataupun secara umumnya Allah Ta'ala perintah Nabi minta ampun supaya mengajar umat. Umat ni lagi mustahak lah, lagi patut minta ampun. Tentu dah kita ni tak terpelihara, tak selamat, supaya Nabi maksum. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bacakan, kita kongsikan tadi dapat menjadi pengajaran, peningkatan untuk kebaikan, untuk pembaikan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah untuk sama-sama kita ambil pengajaran dan kita amalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba was sunnah wa ta'wila wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'is sabil. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma rafa' wasrif 'anna wa auladina wa dzurriyyatina wa aqribina wa ahli qaryatina wa ahli jama'atina menjamin muslimina wa muslimat al-bala wal waba wal ghala wal amrad wa ma tafajjah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.